selepas ni saya akan buat lagi beberapa latihan topikal lagi. Saya akan bagi lagi dan terima kasihlah. Dan saya dah tanda dan saya dah buat refleksi. Saya buat refleksi macam tu lah. Sebab kalau nak buat refleksi macam ni macam tak cukup masa lah. Kita dah banyak buat latihan kan. So nanti kalau untuk live worksheet tu, kalau saya ada benda yang saya kena komen, saya terus screenshot terus bagi kat awak. Nanti awak akan ingat lah sampai bila-bila. So saya akan buat lagi latihan ujian topikal tu untuk semua bab. Setakat ni baru 2 bab kan. So ada bab yang lain-lain lagi. Okay. Saya akan buat lagi lah. Okay. So untuk hari ni dan sebelum tu jangan lupa hari ni minggu yang terakhir. Ada lagi yang tak hantar. Okay. Dan yang hantar kena bagi tahu saya lah. Jangan tak bagi tahu nanti saya tak tahu pula nanti lama sangat dekat guide. Jangan lupa hantar sekali dengan semua latihan-latihan yang awak tak hantar lagi. Bagi saya semak ataupun bagi saya tanda. Okay. Okay. Bagi saya tanda lah semua kerja-kerja awak yang saya belum tanda tu. Okay. So ready hari ni kita nak buat modul yang seterusnya. Okay. Dan ni adalah untuk memastikan awak boleh menjawab dengan betul lah untuk modul ni. Okay, ready? Nanti lepas ni awak sendkan saya markah yang awak dapat. Okay. Okay, yang pertama, saya harap awak dah cuba buat lah Awak dah cuba buat. Lepas tu nanti kita akan awak sekarang ni awak dah cuba buat dan sekarang ni sepatutnya awak menanda je hasil daripada jawapan awak dan tolong tulis jawapan yang betul. Okay. Okay, ini. Nyatakan saiz kertas itu. Siapa boleh respon? Okay. Ini adalah di bawah tajuk. Okay. Form 4. Okay, ni lah. Ni di bawah tajuk form 4 macam ni. So, awak boleh tengok lah A4 saiz dia berapa, A3 saiz dia berapa. Okay, so untuk soalan tadi tu, okay, dia minta saiz kertas, awak cuma tulis saja A3. Jawapan awak tu A3. 1 markah. Okay, 1 markah. Okay, nombor 2. Okay, jadual 1 menunjukkan tugas bagi kerjaya grafik komunikasi teknikal. Okay. Kemudian dia kata lengkapkan jadual itu dengan menulis bidang pekerjaan yang sesuai dalam ruang jawapan. Okay. So kita kena tulislah. Okay, bidang tugas dia adalah, okay, kita tengok tugas dia menyediakan idea dan konsep awal, reka bentuk, memahami dan mengesahkan lukisan teknikal. Okay, memahami dan mengesahkan lukisan teknikal. So bidang pekerjaan yang terlibat adalah jurutera. Okay, jurutera. Okay. Okay, yang seterusnya. Merangka idea pembinaan bangunan, memahami dan mengesahkan pelan. Itu adalah tugas dia, iaitu arkitek. Okay, arkitek. Okay, soalan nombor 2. Okay, apakah jenis lukisan perspektif itu? Okay, apa jenis lukisan perspektif ni? Okay, lukis dengan penuh lah. Lukisan perspektif 1 titik. Okay, lukisan perspektif 1 titik. Lukisan perspektif 1 titik. Okay, yang seterusnya. Okay, yang ditunjukkan ni adalah pandangan untuk sudut. Kita ada 2 sudut.
untuk lukisan ortografik, biasanya yang diberi pendedahan untuk awak adalah 2 jenis lah, iaitu sudut pertama dan sudut ketiga. Dan biasa awak buat adalah sudut ketiga, di mana sudut ketiga tu pandangan atas dia atas, hadapan dia di bawah pandangan atas. Okay, lepas tu ada sisi kanan dan sisi kiri. So bila awak nampak pandangan hadapan dia dekat atas ni, okay, dia memang unjuran sudut pertama lah. Ingat kalau dia minta awak nyatakan jenis lukisan ortografik, awak kena jawab perkataan ni. Unjuran sudut pertama. Unjuran tu mesti ada. Okey. Unjuran sudut pertama. Better awak kena tulis unjuran lah. Kalau dia minta awak nyatakan jenis lukisan ortografik tersebut adalah unjuran sudut pertama. So ini adalah sudut pertama di mana pandangan hadapan dia dekat sebelah atas. So untuk itu awak kena nyatakan apakah jenis pandangan untuk bahagian X yang berlabel di X tu apa. So biasanya memang macam tu. Kombinasi atas dengan hadapan tu sama je. Semua kedudukan saja yang berbeza. So untuk X adalah pandangan atas. Tulis jawapan yang betul pandangan atas. So bila hadapan tu sebelah dia tu tak kira lah. Walaupun sudut pertama, sebelah pandangan hadapan tu mestilah pandangan sisi. Tapi pandangan sisi apa tu? Awak boleh jawab pandangan sisi. Okay. Awak boleh jawab pandangan sisi. Okay, tapi awak kena nyatakan jenis sisi apa tu? Sisi kanan ke sisi kiri? Okay. Nampak macam sisi kiri kan? Natural kan? Okay, cuba tengok betul-betul. Sisi kanan ke sisi kiri dia bagi? Kalau unjuran sudut pertama ni kan kita tak biasa buat. Kecuali dalam matematik yang awak belajar form berapa Form 3 kot awak belajar. Nampak? Biasa kita buat sisi kanan. Kalau you tengok gambar ni, kalau biasa kita buat sudut ketiga, kita akan cakap kiri kanan. Tapi sudut pertama ni dia lain sikit. Yang membezakan kelainan dia tu adalah jenis sisi dia. Sisi kiri atau sisi kanan. Dia terbalik lah. Kalau kita akan cakap sisi kiri kan, tapi dia sebenarnya sisi kanan. Awak kena tengok objek dia. So pandangan sisi kanan. Okay, pandangan sisi kanan. Hati-hati so kena tengok Kena tengok gambar dia ni. Kalau saya labelkan sini A, sini B, sini C, baru awak nampak sebenarnya dia adalah sisi kanan. Sebab cikgu-cikgu matematik pun dia kata dia pening ajar lukisan ni. Memang dia pening sebab dalam matematik form 3 dia ajar lukisan pandangan sudut pertama. Tu yang pening. Alhamdulillah lah awak belajar selama ni semua sudut ketiga kan. Okey, nyatakan kegunaan peralatan tu. Siapa boleh jawab? Membina bulatan. Okey. Saya suka awak dengar jawab. Saya suka awak cakap macam tu. Okey. Bila awak tengok kegunaannya bulatan kan? Sebenarnya saya tunggu-tunggu jawapan awak. Okey. Sebenarnya kita kan jarang dapat soalan macam ni. Okey, saya buka. Saya nak tunggu-tunggu sebenarnya apa jawapan awak ni. Sebab jarang kan? Okey, cuba awak tengok. Dia duduk dekat sini buku teks. Nampak? Okey. Sini. Okey. Alat tambah ni adalah membantu pelukis mendapatkan keseragaman bentuk dalam melukis. So, kena hati-hati. Soalan yang dia bagi tu adalah circle template. So, next time kalau dia bagi template macam ni, gambar macam ni. Awak nak cakap buat bulatan ke? Ataupun awak nak cakap buat objek ni nampak macam pipe, objek sinking. Tak. So kena hati-hati. Sebab kita jarang dapat soalan macam ni. So bila dapat soalan ni awak tengok. Mendapatkan keseragaman. So key point dia adalah keseragaman. Keseragaman bentuk. Key point dia keseragaman bentuk.
awak nak cakap melukis keseragaman bentuk ke, membina keseragaman bentuk ke, tapi key point kat situ adalah keseragaman bentuk. So kalau nak cantik adalah membantu pelukis mendapatkan keseragaman bentuk dalam melukis. Tambah lagi kat belakang tu dalam melukis So tambah keseragaman bentuk sebab gambar dia tu, gambar dia tu dah menunjukkan macam seka template kan. Okay. So jawapan dia adalah untuk mendapatkan keseragaman bentuk dalam melukis. Okay. So key point dia adalah keseragaman bentuk. Kalau ada perkataan keseragaman bentuk ni dapat 1 markah. So hujung-hujung ni tak apa. Apa je ayat awak. Tapi keseragaman bentuk. Melukis keseragaman bentuk. Masih lagi terima. Membina keseragaman bentuk. Masih lagi dapat markah. Asalkan ada keseragaman bentuk dan aktiviti melukis tu. Ini mesti semua betul kan? Ini semua betul. Sebab semalam kita dah tanya kan? Saya rasa seorang dua orang je kot yang tak betul. Itu pun dia tak betul bukan dia tak betul. Dia salah eja. Bila dia salah eja, saya salah eja. Kadang saya tanda semula tau. Awak dah buat, saya akan tanda lagi sekali. Kadang-kadang dia typing error kan. Saya akan tanda sekali lagi. Okay, nyatakan jenis lukisan itu. So, P adalah oblique cabinet. Sebab apa? Sebab dia kat ni. Sisi dia. Nampak dia punya ini full. Okay. Okay, ukuran pada paksi surut ataupun paksi condong adalah sama. Okay, ataupun ukuran dia tetap. So, ni adalah cavalier. Okay, kalau U adalah oblique cavalier. Okay, kalau dia separuh daripada oblique cavalier ni, dia adalah oblique cabinet. Okay. Okay, kemudian dia tengok dia 3 daripada 40. So dia adalah oblique arm. Okay. Okay. So, tengok okay, tengok Okay. Ni saya nak tekankan awak perkataan. Okay. Katakanlah awak jawab macam ni. Cabinet. Cavalier. Arm. Okay, perhatikan betul-betul Okay. Jawapan ini diterima kalau soalan macam ni. Nyatakan jenis lukisan oblik itu. Dia ada mention perkataan oblik. Ini tiba-tiba awak jawab ini diterima. Faham? Diterima. Okay. Tapi dalam kes ni dia tak mention jenis, dia tak mention perkataan oblik, jenis lukisan oblik, dia tak mention. Dia mention dekat atas ni, tak acik, tak boleh. Sebab ini dia cuma ceritakan tentang lukisan itu. Okay. Tapi kalau ayat ni dia tak mention jenis, namakan jenis lukisan oblik itu. Awak kena jawab full. Okay, kena tolong jawab full. Oblik cabinet. Okay. So, better tolong belajar jawab full. Jangan jawab pendek-pendek. Cabinet. Cavalier. Jangan. Okay. Sekalipun awak tahu, oh ni dia tak tulis. Ini kalau kes-kes terpencil. Macam kes-kes awak awak macam nervous ke apa ke, tak terkeluar kat otak ke, itu je. Tapi tolong belajar buat full. Faham? Ni pemeriksa yang cakap dengan saya. Dia terima kalau perkataan ni tak ada, kalau ada tulis jenis lukisan oblik. Barulah. Sama macam perspektif kan? Perspektif 1 titik. Okay, yang tadi ni. Okay. Nyatakan lukisan perspektif itu. Okay, nampak dalam ayat ni dia ada perspektif kan? Okay, andai kata awak jawab 1 titik. Okay. Ataupun awak jawab macam ni. 1 titik. Okay, semua diterima.
Sebab apa? Sebab soalan dimension jenis lukisan perspektif itu. Okay, kalau dia cakap jenis lukisan itu, dia tak mention ini. Jenis lukisan itu. So, awak kena jawab full. Faham? Okay. Faham Tu pentingnya teknik menjawab ni. Memang saya akan tekankan semua teknik menjawab. Okay, ini. Okay, siapa boleh jawab ni? Okay, namakan ikon perintah modified. Modified. Gambar apa ni? Siapa boleh jawab? Modified. Tak boleh jawab. Oh, ya betul. Okay, offset. Offset. Offset Kalau array bentuk dia macam ni petak-petak macam tu kan. Offset. Awak nanti akan kena buat soalan pakai AutoCAD. Tapi saya belum nak bagi lagi lah. Nanti saya sediakan video dulu. Saya akan sediakan video untuk awak belajar macam mana nak lukis oblik ke, pengorakan ke guna AutoCAD. So nanti next time kalau PKP ni sampai ke hujung tahun, so awak kena buat soalan sebab nak bagi awak kertas, saya tak tahu sempat ke tak sempat kan. So kita boleh, kalau pakai AutoCAD banyak sikit kot kita boleh buat latihan. Okay, erase. So saya belum sediakan lagi. Ni erase Okay, tanda nanti markah bagi kat saya. Okay, lukisan perpaipan domestik. Okay, ini adalah lukisan perpaipan domestik. Tengok lukisan ni pun saya rasa macam salah kan. Cuba tengok. Sepatutnya air ni tak tahulah kenapa dia duduk dekat dalam. Sengaja ke tak sengaja ke ataupun memang gambar dia macam ni ke kan. Okey. Tapi tak apalah. Bukan tu yang kita tengok. Dia kata namakan simbol alat lekapan yang berlabel. Okey. Saya tanya kamu apa nama ni? Yang saya tunjukkan. Siapa boleh respon? Cepat. Ni. Saya belum jawab soalan lagi ni. Tapi saya nak tanya ni. Apa nama tu? Siapa boleh respon? Nama yang saya tunjukkan tu? Okey. Jawab dengan full. Tia kan? Okey, betul. Kalau awak sebut, awak tulis. Okey. Tia tu jawapan tu full, betul. Okey, tangki. Siapa pula lah? Tia jawab tangki simpanan air. Kan? Kalau Tia jawab tangki. Salah. Kalau jawab awak, siapa lagi jawab tangki air. Salah. Faham Sekarang soalan ni dia tak tanya. So kena jawab full. Ada perkataan simpanan sebab ini adalah tangki untuk simpan air. Okay, kadang-kadang memang ada tangki. Tapi bukan tangki air, tangki minyak. Macam tu. Okay, bukan tangki simpanan air, tangki minyak. Ada juga tangki air. Tapi tangki tu untuk air lalu je. Bukan untuk simpan air. So ada banyak jenis. So kena buat full. Okay, untuk A ni. Okay. Okay, untuk A, apa jawapan dia? Siapa boleh jawab A? A ada siapa-siapa nak jawab? Type kat chat box. Kalau tak nak buka. Okay, takungan. Okay, takungan. Okay, saya nak tengok ejaan awak tu. Okay, takungan. Okay. Okay, sebab ada dulu pernah jawab takung pancuran. Ataupun dia buat macam ni, takung. Takungan. Okay,
takungan ni maksud dia berbeza, tak boleh. Okay, yang betul adalah takungan. Okay. Kalau dia jawab takung pun tak boleh. So ada imbuhan kat situ. Takungan. Okay. Pancuran. Ada yang jawab pancaran pun tak boleh. Pancuran. Kan? Kalau pancaran maksud dia berbeza. Takungan. Takungan tak boleh Takungan. Okay, B. Apa tulis tu B? B tu apa? Saya nak tengok ejaan awak. Apa awak tulis? Okey. Itu. Saya nak tengok tu lah. Tandas duduk. Okey. Kalau awak cakap tandas. Salah lah. Sebab dekat dalam apa simbol kat situ ada dua jenis kan. Satu tandas duduk. Okey. Satu lagi. Okey. Tandas cangkung. Okey. Cangkung. Tak pernah tu tanya. So kena hati-hati. Tulis jenis tandas tu. Tandas duduk. Okay. Okay. Tandas duduk. Tandas. Simple je kan soalan ni. Tapi kalau salah isi, salah tulis, dia dah jadi salah dah. Okay. B. Saya boleh jawab B. Tandas duduk. Okay. Fine. Okay lagi. C. Okay lagi. Siapa lagi nak jawab? Saya nak tengok ejaan awak. C. Saya tak tahu Wendy nak tulis apa. Poin pemanas air ke? Okay. Kalau okay. Poin pemanas air kan? Okay. Kita tengok. Okay. Wendy. Poin pemanas air, dia duduk dekat lukisan elektrik. Kan? So, hati-hati. Ada juga. Sebab itu saya minta awak respon. Sebab saya nak tengok. Okay. Poin pemanas air, dia duduk kat lukisan elektrik. Sebab orang selalu tertukar. Pemanas air tu pemanas air lah. Memang bentuk pemanas air tu. Kalau poin pemanas air tu dekat dalam lukisan elektrik. So dekat dalam lukisan elektrik tu ada satu wayar dia terkeluar daripada dinding. Itu nama dia poin. Sebab itu poin pemanas air tu kita tak pernah buat macam ni. Tiba-tiba ada switch. Tak pernah. Okay? Tak pernah. Sebenarnya switch untuk pemanas air tu kedudukannya dekat luar. Bukan dekat dalam. Yang ada dekat dalam tandas tu adalah tempat wayar yang khas untuk sambungan pemanas air. Okey, faham? Okey, so ingat jangan tertukar dengan lukisan elektrik. Okey, lukisan yang kita mana tadi tu? Okey. So ini adalah pemanas air. Nama dia adalah pemanas air. Tulis betul-betul. Saya tahu memang ada orang tulis poin pemanas air. Okey, tak apa. Kita belajar Okey, sekarang soalan yang seterusnya. Okey. Ini adalah pembinaan untuk membina separuh elips. Okey. Okey, saya buka dulu form 4 punya. Kita bahagian elips dan parabola. Okey, ini adalah langkah-langkah dia lah. Okey, langkah untuk membuat elips yang pertama, dia suruh kita bina bulatan. Kaedah, kena ingat nak bina elips, kita guna kaedah bulatan. Okey.
kaedah bulatan sepusat. Okey. Bukan kaedah jejarian. Jangan tersalah pula. Ataupun kaedah 4 pusat, tak boleh. Bulatan sepusat. Sebab ada 2 bulatan, dia duduk dalam 1 pusat. Okey, ini pembinaan dia lah. Sebab mula-mula kita akan bina 2 bulatan sepusat tu dengan jejari. Okey, kemudian bahagikan. Okay, lepas dah bahagikan, kita tentukan titik persilangan. Lepas tu, titik persilangan garisan tu dibahagi ni. Pada titik persilangan garisan pembagi 12 dengan bulatan meja, bina garisan menegak. Ni, bina garisan menegak. Okey, titik persilangan garisan mengufuk dan menegak membentuk elips. Okey, membentuk elips diperolehi. Okey, sekarang kita tengok soalan dia. Sebab benda-benda ni kan jarang kan kita buat kan. Kita tanya semua jarang sangat. Yang mana soalan awak tadi tu? Form 5. Sekejap. Okey ni. Okey sekarang. Okey, saya tengok bila saya bagi soalan ni, ramai yang macam lemah sangat untuk menentukan step melukis. Okey. So saya rasa nanti lepas ni saya kena bagi lagi banyak latihan untuk step melukis. Termasuklah step AutoCAD pun sama. Okey, so buat pengetahuan awak soalan SPM tahun lepas tu hampir separuh markah tu semua berkaitan dengan step untuk melukis. Awak bayangkan AutoCAD je dah ada 2 step melukis. Saya tak tunjuk kat awak ada ke soalan SPM kat sini. Sebab sekejap soalan SPM. Ni ke soalan SPM? Ni kan? Awak tengok. Soalan SPM, awak kira sendiri. Okey. Yang pertama ini step. Okey, awak tengok ini. Saya nak bagi kesedaran kat awak. Ini dah step melukis. 3 markah. Okey, awak campur lagi. Ini pun step melukis. Berapa? 5 markah. Dah 8 kan? Dah 8 markah. Okey, ini pun step melukis. Nampak? 12 markah. So saya nak tunjuk kat awak betapa pentingnya step melukis tu. Dah ada 12 dah. Ada lagi tak? Tak ada. 12. So separuh kan? Separuh daripada 25, 30 tu hampir separuh lah. Kan 30 markah bahagian A tu. Hampir separuh tu step melukis. Tengok AutoCAD je dah dua soalan. Nampak AutoCAD je dia dah menyumbang kepada 9 markah. AutoCAD je dah menyumbang kepada 9 markah tau. Sepatutnya awak tak boleh salah lagi. Kalau awak dah pandai AutoCAD, awak dah tak boleh salah apa pun masa melukis. Dan awak dah boleh kenal pasti dah. Sebab tu saya nak bagi awak latihan guna AutoCAD ni. Lepas ni sebab saya rasa penting. Awak tak boleh berhenti melukis guna AutoCAD. Sebab nanti kalau awak macam tadilah saya tanya awak. Simbol modify ni simbol apa? Array ke, offset ke, fillet ke, semua-semua tu awak kena tahu tu. Awak kena biasakan. Sebab nanti keluar soalan ni, ini saja dah menyumbang kepada 9. Belum yang lain-lain lagi tu. Okay. Tu saya tak tunjuk kat awak betapa ni soalan SPM ni. Saya belum bagi kat awak. Nanti saya bagi kat awak. Lagi. Ke saya dah pernah bagi kat awak. Saya tak ingat lah. Mana dia tadi tu? Okay. Ni. Okay. So kena baca betul-betul lah. Banyak faktor awak tak boleh jawab, tak boleh perform dengan baik untuk soalan ni. Mungkin kerana kita belajar secara online, tak sempat awak nak baca dengan teliti. Mungkin kalau soalan tu depan mata awak, awak boleh baca dengan teliti. Okay, sekarang soalan tu dah ada dekat depan mata awak. Cuba awak bagi tahu saya. Baca dengan teliti. Okay, sebelum saya tulis jawapan, awak tulis jawapan dulu. Baca dengan teliti. Okay. Step 1, step 4, step 6 diberi. So step 2 dia duduk dekat mana? Baca dengan teliti.
Step 2 kat mana? Baca dengan teliti. Ini penting ni ya. Step 1 dia dah kata bina dua separuh bulatan sepusat yang berjejari. Okey, lepas tu step 2 dia tak bagi. Step 3 pun dia tak bagi. Tu Rachel dah jawab dah. 2, 5, 3. Okey. Semua sama ke? Okey, semua sama ke? Okey, betul Rachel. 2, 5, 3. Sebab ada yang tak boleh. So, awak kena mahirkan lah. Dan saya akan banyakkan awak soalan. Dekat dalam lab worksheet ni, saya akan banyakkan soalan untuk susun kaedah melukis dengan betul. Saya akan cari lagi soalan. Terutama yang AutoCAD tu. Okey. Boleh ya? Ini 2, 5, 3. So, tanda Tanda. Nanti bagi markah send kat saya. Okey, nombor 10. Okey, nyatakan jenis lukisan pelan itu. Okey. Pernyataan dia adalah memberi petunjuk kedudukan tapak cadangan pembinaan. Menyatakan sempadan tanah, parit, jalan dan lot tanah. Okey. So, nyatakan jenis lukisan itu. Apakah jenis lukisan itu? Memberi petunjuk tapak cadangan pembinaan. Menyatakan sempadan tanah, parit dan lot tanah. So, ini adalah pelan lokasi. Pelan lokasi. Okey, yang seterusnya. Okey, Raja 8 menunjukkan satu komponen mesin. Okey, satu komponen mesin. Tengok soalan dia. Okey, dia minta kita jenis. Okey, kita ada jenis. Okey, kita ada sistem pendimensian. Okey, dan kita ada komponen pendimensian. So, kita ada 3 tau. Sistem pendimensian adalah sistem pendimensian terjajar, sistem pendimensian eka arah. Okay. Jenis pendimensian, kita ada jenis pendimensian kedudukan, jenis pendimensian saiz, jenis pendimensian jejari bulatan, jenis pendimensian jejari diameter, okay, jenis pendimensian sudut. Itu semua jenis-jenis pendimensian. Okay. So sekarang ni awak kena nyatakan jenis pendimensian tu apa yang ditunjukkan. Untuk P mewakili apa? Kedudukan ke? Apa tu? Diameter ke? Jejari ke? Ataupun saiz ke? Okay. Kalau Q. Q tu jenis pendimensian apa? Kedudukan ke, saiz ke? Kalau rajin, awak nyatakan jenis pendimensian saiz apa? Dia nak ukur apa? Sebab kat sini jangan cakap apa-apa. Sebab kat sini dia tak bagi tahu. Pandangan atas ke, hadapan ke, sisi. So better jangan nyatakan. Kalau saiz ada 3 kan? Kelebaran, kedalaman, ketinggian. So dalam soalan ni dia tak mention lukisan tu pandangan hadapan ke, pandangan atas ke, pandangan sisi. So better jangan mention saiz tu, kedalaman ke, ketinggian ke, kelebaran. So jangan mention apa-apa. Okay, so cuba jawab. Okay, P kedudukan, betul. Okay, Q apa? So kes ni tak payahlah kita tulis pendimensian kedudukan, pendimensian saiz. Sebab kat sini dia dah tulis ni. Ya betul. Okay, betul. The new size. Okay. Okay, ingat pendimensian tu ingat. Sebab ada yang jawab semalam, saya bagi. Saya kata nyatakan kaedah. Kadang-kadang tanya kaedah pendimensian kan. So kena jawab lah. Kaedah pendimensian, sistem pendimensian terjajar. Kena jawab penuh lah. Sistem pendimensian terjajar. Ataupun pendimensian terjajar.
pendimensian eka arah. Jangan jawab terjajar. Eka arah, jangan. Okey, bahaya. Walaupun kadang-kadang ada masanya betul, ada kalanya betul, bergantung kepada soalan yang dinyatakan. Kalau tak, awak kena praktis jawab dengan betul. Sistem terjajar. Kalau jawab sistem terjajar pun boleh. Tapi better pendimensian ataupun sistem pendimensian terjajar. Sistem pendimensian kaedah. Itu dalam selain daripada dia tanya sistem, dia akan tanya kaedah. Kaedah tu pun tu juga jawapan yang sama juga. Okay, kita tengok nombor 12. Sekali lagi dia tanya tentang step. Okay, so step ni adalah untuk membina pentagon. Okay. Okay, dengan menulis 1, 3 dan 4 mengikut urutan pada petak yang disediakan. Okey. Okay, kita tengok Kod-kod lupa ke? Tengok. Tengok. Okey. Teks. Pentagon. Okey, pentagon dia kata salah ni. Ni pentagon nak bina AutoCAD. Saya tak nampak pula soalan ni. Okey, ni pakai AutoCAD. Okay, membina pentagon. Ni pun sama juga ni awak tengok. Mana ada kita buat pentagon pakai AutoCAD kan? Tak pernah kan selama ni. Okay. So kalau awak bayangkan nak buat pentagon guna AutoCAD. So yang pertama sekali, apa yang awak kena bagi common dekat AutoCAD tu? Yang pertama sekali, common AutoCAD yang pertama sekali, awak mesti bagi tahu dia. Okay. Awak nak bina polygon. Kan? So ini nombor 1, polygon. Kemudian dia akan tanya, okay, polygon tu berapa? 4 tu pun salah satu daripada polygon lah. Sebab itu dia kata 4. Tapi awak nak buat pentagon kan? So ini adalah nombor 2. Okay, lepas tu dia akan tanya, kat mana awak nak buat? Center of polygon. So ini adalah nombor 3. Okay, lepas tu okay, so nanti dalam polygon tu ada banyak jenis. Awak nak buat jenis apa tu? Apa yang nama dia tu? Polygon kan? Saya pun terlupa pula. Okay, ada yang awak nak buat polygon. Okay. Dia minta awak jarak ni. Alamak, saya pun lupa lah. Okay, jarak antara penjuru. Kan? Ada jarak macam ni dia minta. Okay, so kita cakap lah nak buat lilitan dia. Okay, lilitan dia. Okay, ada juga awak nak buat polygon yang guna lilitan. So, ini adalah nombor 4. Okay, ini jarang ni. Ini tak pernah ni kita buat ni. So, kita boleh cuba buat lah. Awak boleh cuba buat pakai AutoCAD supaya awak ingat. Okay. Okay, nombor seterusnya. Dah tulis okay, ini. Nombor 13. Okay, kenal pasti lukisan itu dengan melukis A, B, C, D atau E berdasarkan simbol piawai berikut. Ini pun sama juga. Awak kena tahu apakah alat tambah, apakah alat lengkap. Okay, alat tambah dan alat lengkap. So, awak kena ingat. Alat tambah tu, benda tu awak boleh tambah-tambah dia. Okay, benda tu awak boleh tahu. Contohnya alat tambah tu soket. Soket awak nak tambah, berapa banyak awak nak tambah. Okay, alat lengkap tu memang biasa mesti nak ada. Alat lengkap tu mesti nak ada kat rumah. Contohnya lampu, kipas semua tu mesti nak ada. Faham? Tapi alat tambah tu awak tak ada pun tak apa. Awak just nak tambah. Contohnya dalam store awak tu awak tak ada soket. So awak tambahlah. Dia jadi alat tambah. Awak tambahlah. Okay. Macam tu Okay, so kat sini awak kena tentukan yang mana satu alat lengkap dan mana satu alat tambah. So kat sini kena buatlah A, B, C. Kalau alat lengkap huruf apa? Siapa nak respon? Alat lengkap huruf apa kat sini? Ada yang nak tulis jawapan alat lengkap? Tulis dekat chat box tu. Apa jawapan awak untuk alat lengkap? Okay, betul. A, C, D. Betul lah.
Okay, betul dia. Tu alat lengkap. So, selebihnya adalah alat tambah. Awak kena ingat lah yang soket-soket pun alat tambah. Sama juga. Kalau loceng elektrik, loceng elektrik pun alat tambah juga. Sebab dalam buku teks, dia tak bagi awak mana satu alat tambah, mana satu alat lengkap. Dia tak bagi awak. Dia bagi awak alat tambah dan alat lengkap. Jenuh awak nak asingkan mana satu alat tambah, mana satu alat lengkap. Okey. Ada kalanya Swiss dua hala pun dia jadi alat tambah. Okay, asalnya Swiss tu satu je, tapi dia tambah lagi satu. Dia tambah lagi satu. Tu dia jadi alat tambah. Faham? Swiss dua hala. Ada kalanya dia akan jadi alat tambah. Okay? Okay, alat tu. Kadang-kadang ada kipas dia tak ada alat tu. Dia ada kipas saja. So kadang-kadang alat tu dia jadi satu alat tambah. So itu yang saya bimbang. Kalau awak nak labelkan. Kalau katakanlah A ni dia letak dekat sini. Kan? So dia akan jadi alat tambah sebab apa tu alato tu tak ada sebab ada yang kipas dia tak perlukan alato. Contohnya kipas dinding dia tak perlukan alato. Okay. Tapi untuk kes ni dia dah jadi alat lengkap lah sebab kalau tak ada alato kipas tu tak boleh nak berfungsi. Macam tu lah. Itu yang kadang-kadang budak-budak confuse. Okay, budak-budak confuse. So soket TV ni kadang-kadang awak tak perlukan pun soket TV ni sebab rumah awak dah ada Astro, rumah awak pakai internet. Tak payahlah tu dia jadi alat tambah. Ingat, loceng pun dia boleh jadi alat tambah. Loceng elektrik. Okay, loceng elektrik pun dia boleh jadi alat tambah. Apa lagi? Cukup. Okay. Okay dah. Okay. Ini sekali lagi dia tanya. Nampak kan? Tengok orang yang buat soalan ni. Orang yang buat soalan SPM juga. Awak beli modul, saya dah daftarkan awak semua untuk hadiri apa ni, hadiri ini berbayar tapi saya dah settle lah. Saya dah daftarkan sekolah kita termasuk awak semua untuk hadiri seminar yang telah dijalankan oleh orang yang buat modul ni dan orang yang buat soalan SPM. Dia terhad sebenarnya dan dia tertutup. Dia tak open kat siapa-siapa pun. Okay, so sekarang ni saya dah bookingkan satu session untuk kita semua. Dia punya dia punya program tu cuti sekolah. Tak silap saya 14 kot, 14 hari bulan 9. So saya dah daftarkan untuk awak, dah bayar dah sekali. Online je. So awak kena luangkan masa lah. Kalau awak tak dapat spendkan depan, awak dengar je apa yang dia cakap. Sebab kadang-kadang dia bagi taklimat tu sampai 3 jam. 3 jam So kalau awak tak dapat masuk sesi tu 1 jam yang pertama, awak kena masuk sesi. Saya cuba rakam, tapi kadang-kadang dia tak bagi rakam. Kalau dia tak bagi rakam, saya kena ikut 3 jam, 3 jam aja. So saya akan tulis apa yang penting-penting. Sebab kebanyakannya yang dia bagi tips-tips tahun lepas semua kebanyakannya keluar. Orang yang buat soalan ni, orang yang buat soalan SPM juga. Okay, saya dah daftarkan nanti saya bagi awak link. Pukul berapa tu saya akan bagi. Tak silap saya 14 hari bulan 9. Awak, saya tak kisahlah awak berada dekat rumah nenek awak ke kat mana ke, just tengok aja Tak perlu sediakan alat-alat lukisan pun, tak perlu pun. Awak dengar aje perkara-perkara penting. Okey. Okey, so nombor 14. Okey, susun langkah. Sekejap anak saya bising betul lah kat rumah ni. Sekejap. Okey. Sekarang dia kata susun langkah melukis dengan menulis 2, 3 dan 4 mengikut urutan yang betul. Okey, pada ruangan yang disediakan. Okey, so awak kena susun lah. Susun. Langkah 1 dan langkah 5. Langkah yang pertama dengan langkah akhir tu diberi. So awak kena letakkan 2, 3 dan 4. Okey, ini sekali lagi yang ini dia nak bina dia nak bina Pentagon lah pula. Tadi tu dia nak bina guna AutoCAD. Yang ini dia nak bina guna bukan AutoCAD lah. Dia nak bina. So sekarang kita kena buat bina. Okay, apa awak punya langkah dia ni awak nak buat? Nombor 2 dekat mana? Nombor 2. Okay. Ada yang sesiapa nak buat? Okay, nombor 1 bina garisan diameter AK dan bahagikan
garisan tersebut kepada 5 bahagian. Okey, lepas tu bina garisan lurus titik X. Yang ini bukan langkah 2 ni. Ini bukan langkah 2 dah. Ini bukan langkah 2. Okey, lepas tu bina lengkung. Ni mungkin lengkung. Lengkung berjejari yang ini. Berjejari AX. Okey, berjejari AK. Ini nombor 2. Okey, lukis lengkung berjejarak. Okey, ini 4. Dah. Okey. Kalau awak ingat step dia, rasanya tak ada masalah kot. Awak boleh tulis dia punya ni. Okey, nombor 15. Okey, nombor 15. Rajah menunjukkan dua buah bulatan bertangen kepada garisan. Okey, namakan garisan yang berlabel P. Okey, apa nama garisan P tu? Okey. Dia dah bagi 90 darjah kat situ. So, nama dia adalah garisan normal. Okay. So, send dengan saya 2 benda hari ni. Satu markah awak. Satu lagi ini. Saya nak awak buat yang ini. Saya cuba awak buka. Saya nak awak buat hantar lakaran. Sekejap Sekejap Okey. Okey, awak buka muka surat 2. Saya dah lama dah tak tengok lakaran awak. Okey. Sekarang ni ini isometri kan? Ni ortografik. Awak kena buat lukisan isometri kan? Okey, sekarang saya nak awak buat lakaran dia. Buat lakaran dia. Okay, so hari ni saya nak awak hantar yang lakaran. Nak tengok awak ingat lagi tak? Boleh tak awak punya imaginasi awak tu okey ke tak? Lepas tu hantar dengan saya markah yang awak dapat bila awak dah tanda tadi tu. Berapa awak dapat markah? Okay. Choosing you 24. Okay, yang lain semua hantar hantar markah. Lepas tu saya nak awak ni. Buat apa nama ni? Lakaran dia. Buat lakaran tau. Tak payah lukis lakaran je saya nak tengok. Hantar lakaran tu. Lepas tu kita nak lukis. Ada masa lagi tu kita lukis autografik kan. Okay. Buat lakaran dia. 2 minit je pun. Lepas tu ready kita nak lukis. Ada 12 minit lagi. Ingat awak hantar hasil markah awak tu berapa yang awak dah tanda. Saya nak rekod. Lepas tu hantar lakaran. Nak tengok lakaran. Lepas dah hantar lakaran. Ready untuk lukisan fotografi. Ni lakaran pada nombor 2. Okay, saya nak tulis untuk ada yang tak hantar. Okay, Yap Jun Hong. Okay, Jennifer. Ong Yashian. Is
Okey. Okay, hantar rakanan eh. Yang lain. Yang lain mana ni? Jeremy, Hashan, tak hantar lagi markah. Okey, suami Kuan dah. Okay, Rachel 24. Hmm, Lizzie 27. Okay, Jeremy. Dia lakaran sekali. Hashan mana Hashan? Wendy. Wendy berapa Wendy? Ke ada yang tulis kat checkbox ni? Saya tak nampak. Suzy New dah hantar lakaran. Suzy New, lama dah tak tengok lakaran. Okay, lakaran Suzy New betul. Tapi ada lengkung Suzy New punya lakaran tu rasa terpikir. Lengkung kat mana ni lengkung? Ada lengkung tu. Tu tengok gambar dia tu ada lengkung. Ni. Gambar ada lengkung. Yang lain betul. Saya rasa sebelah belakang ni. Nampak tak ni putih? Ni nampak tak? Jinju. Nampak tak apa? Saya tak nampak. Sekejap saya terangkan. Video ni awak dah hantar kan? Ni lengkung. Kat sini ada lengkung. Hantar balik video. Okay, Windy. Okay, Ji. Sim Ji. Chameng. Hashan. Mana awak punya ni? Rizal, okey. Okey, Jinju, okey, betul. Okey, Jeremy, betul. Okey, Jeremy, betul. Okey, lagi. 22. Nada? Nada berapa Nada? Nada tak hantar lagi. Sim Jini tak hantar lagi. Okey, Ko Chameng tak hantar lagi. Sempat tak ni kita melukis ni? Tunggu awak lukis tak sempat kot. Esoklah kita lukis. Buat lakaran. Kita tak dengar ni suara saya. Allah, tak pakai ni rupanya. Okey, Caming. Betul, lakaran awak dah hantar. Saya dah semak. Caming punya markah tadi berapa you dapat? Caming, you punya markah tu berapa? Hantar. Okey, Sim Jinyi. Okey, lakaran dah hantar. Caming dah hantar lakaran. Okey, Wong Jiyu pun dah hantar lakaran. Okey, Jiyu betul lakaran. Jinyi, Li Jinyi. Okey, lakaran dia betul. Okey, lagi. Okey, Ko Caming 24 Okey, lagi. Siapa lagi? Jeremy dah hantar lakaran. Hmm, Ihau dah hantar lakaran ke? Okay, Ihau belum hantar. Siapa lagi yang dah hantar lakaran? Saya tak nampak. Wong Li Jingyi. Okay. Ong Yashian. Okay, sekejap Ong Yashian. Okay, Yashian.
Nampak tak Yashin? Sini Yashin tengok Sini. Lengkung kat sini pula ada. You buat kat sini je. Sini pun you kena buat juga. Okay, betulkan. Okay, siapa lagi? Lakaran. Nada belum hantar semua lagi. Nada ada ke kat dalam ni? Ke Nada tak ada dalam ni? Mustahil lah Nada tak hantar. Kan Nada? Ke awak dekat ni? Shopping mall. Eh, eh. Hasyan? You kat mana Hasyan? Oh, Hasyan. Sini. Berapa markah? Markah, lakaran, jangan lupa hantar. SIM Genie, you dekat mana? Oh, ni kat sekolah, kat sekolah, kat rumah ke kat mana? Okay. Hasyan 24 Hasyan. Okay. Lakaran? Uh, okay, yang saya dah tengok dah lakaran awak. Tanjang Okay, lakaran dah hantar. Tanjang Hasyan punya lakaran. Nada, Nada. Awak ada ke tak? Awak bersama saya ke tak? Kenapa awak tak hantar Nada? Pelik je Nada. Hidup ke? Oi, Nada. Hidup ke? Ji, Cindy. Cepat. Saya tunggu lagi. Siapa yang tak hantar lakaran ni? Hasyan tak hantar. Okay, Jeremy dah hantar. Faiz belum hantar lagi. Betul tak? Faiz belum hantar lagi lakaran. So Ming Kuan. Okay, So Ming Kuan. Awak conteng je lah kat mana-mana. Kat atas. Okay, Rachel dah hantar. Okay, good. Okay, Rachel ada tertinggal garisan ni, Rachel. Nampak tak? Ni, garisan ni buat Ada garisan kat sini. Rachel. Okay, lagi. Siapa hantar lagi ni? Hmm, Charming semua dah hantar. Apa lagi tak hantar? Yap Jun Hong. Yap Jun Hong belum hantar. Yap Jun Hong belum hantar lakaran. Okay. Tak hantar. Saya ingat lakaran tu sekejap je awak buat. Lama pula awak buat Baik. Tia hantar lakaran. Siapa ni? Okey, Ashen dah. Ashen ke? Hmm. Oh, Nada. Nada lah. Saya salah orang ni. Hai. Nada pun diam-diam aja. Nada yang dah hantar 24. Lepas tu ni. Tak tahu kenapa markah tak keluar. Hashin dah hantar ke Hashin? Ni siapa ni? Sekejap Semenda. Okay, Semenda. Okay, Semenda. Semenda 20. Hashin you dah hantar ke Hashin? Okay, sekejap Ada yang tanya betul ke tak? Okay, how? Nampak tak? Ni lengkung dia lebih sikit. Ni awak buat ni macam fillet je awak buat. Okay, how? Lengkungan dia tu lebih sikit. Okay, lepas tu
Okay, Yak Jung Hong. Macam Jung Hong punya lengkung ni. Okay. Nampak ke? Okay, lepas tu siapa lagi ni? Ni. Ni siapa ni? Kenapa nama tak keluar? Pelik betul lah. Sekejap Semender Semender. Ni lakaran awak Okay, ni tertinggal kat sini. Ni Semender, ni ada lengkung. Nanti betulkan, hantar balik. Kat sini ada lengkung. Okay. Hashin dah hantar ke? Ke saya terlepas ni Hashin? Hashin, kejap. Ibu tengah kelas. Oh, Hashin. Hashin ni dia tak hantar lagi dia punya markah. Kan Hashin? Markah dengan lakaran. Tak hantar. Okay, lakaran dah hantar. Markah berapa? Markah berapa Hashin? Gigi seorang je ni tak hantar ni. Junhong sekejap bukan, markah tadi. Markah live worksheet buat apa? Okey, Faiz. Faiz? Kenapa macam tu awak punya lakaran? Sekejap Faiz, tengok. Macam mana markah lakaran awak macam ni? Cikgu sampai mula lukis lagi. Itu cuma lakaran awal. Ni Faiz, awak nampak tak? Ni gambar ni kan dia ada macam ni, menyerong. Ini dah betul lah. Ni dah betul. Okey, ni dah betul. Ni Faiz ni. Awak nampak kan? Awak tengah tengok kan? Ni nampak tak ni serong? Ni je betul kan serong. Yang lain semua dah okey dah ni serong. Itu pun saya belum boleh lukis lagi cikgu. Lakaran je. Saya nak lakaran je. Okay, cikgu. Okay, betulkan tau. Nanti hantar. 21. SIM Jinyi ni kenapa senyap ni? Tengah macam salah. Ya. Yang salah sebenarnya ada lagi tau dekat sini. Tapi masa lukis baru kita nampak. Okay, kebanyakannya yang sebelah sini ada yang silap tapi tak apalah. Nanti lukis baru kita nampak. So yang lengkung ni betul. Yang ini memang saya kena bagi penekanan. Tapi lakaran tu, idea tu dah ada dah okey lah. Yang ni lengkung ni betul kan. Yang ini memang kebanyakannya ada yang tak berapa nampak lah. Tapi idea tu dah ada lah. Apa 3. Okay, semua dah hantar kan? Dah hantar. Choosing you. Yap Jun Hong. Sekejap saya tengok. Yap Jun Hong. Okay, Yap Jun Hong dah hantar. Dia pun dah hantar. Choosing you pun dah hantar. Okay. Sim Jin Yi belum hantar. Lim Jin Yu pun dah hantar. Lim Jin Yu belum. Mana lakaran awak? Lim Jin Yu. Lim Jin Yu dengan Sim Jin Yi. Wendy dah hantar Wendy. Wendy tak hantar lagi. Tak sempat kita nak lukis. Saya dah ready dah nak lukis lah. Okay, Wendy dah hantar. Okay, saya tengok Wendy. Okay. Wendy punya hampir betul. Yang tengah dia, nampak? Dia macam ada serong sikit kan? Macam ada serong sikit. Wendy punya ni hampir betul. Okay, Wendy, terima kasih. Siapa lagi ni? Wendy dah. Sim Jinyi belum. Lim Ziyu belum. Okay. Nada dah. Okay. So Ming Kuan belum. Okay, kita dah habis masa dah. Okay, So Ming Kuan dah. Okay. So Ming Kuan. Okay, ini memang ada masalah sikit. Semua pun ada masalah. Yang sebelah sini Ming Kuan tengok Ini ada masalah sikit. Saya faham. Okay, tapi idea tu dah ada. Okay, tapi ini tak boleh salah. Ini macam fillet je. Yang awak buat ni macam fillet. Sebenarnya dia lengkung. Dia lengkung daripada sini sampai sini. Okay, daripada ujung sampai ujung. Macam gambar ni kan. Ujung sini sampai ujung sini. So, betulkan. Ming Kuan, betulkan.
Okay, siapa lagi nak tunjuk yang belum tunjuk? Okay, dah habis dah masa. Okay, so esok kita akan ready besok ready dengan lukisan. Kita akan melukis, kita cuba lukis 3 lukisan esok. Kalau sempat lah. Okay, kalau sempat. So ready dengan lukisan. Soalan nombor 1 lah. Ni nampak saya dah ready dah. Ingat sempat tak sempat. Saya ingat awak buat lakaran sekejap je. Okay. Nama pula ubat. Tapi tak apalah. Okay. Seronok pula buat lakaran macam ni. Boleh lah. Saya tahu yang awak ni berada dekat kelas ke tak. Sim-Ji. Jangan senyap-senyap. Semua tak hantar ni. Awak dekat mana ni? Sampai komplek ke apa ni? Ji? Dengar ke tak ni? Sim-Ji, awak dengar? Awak Ada. Ada. Hantar tau. Yang tak hantar. Okay, thank you. Okay, thank you semua. So saya sangat happy awak bagi kerjasama dan awak respon semua aktiviti yang kita buat hari ni.